Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Ustaz Syarul Azmi Bersidik. Untuk kali ini, video kali ini saya ingin berkongsi dengan penonton video ini, khasnya pelajar-pelajar STAM, tentang tajuk Madrasah Ittijahat, ya. Whatever lah kita nak terjemah, apapun saya suka terjemah, aliran, bentuk-bentuk pemikiran, mazhab-mazhab ataupun kecenderungan syair zaman moden ini, ya. Jadi tentulah zaman moden tak sama dengan zaman sebelum itu. Zaman jahiliah, zaman Utsmani, kerana zaman-zaman jahiliah dengan suasana padang pasir, suasana dalam kemah, suasana kekasih, ya. Suasana kesan-kesan kemah kerana mereka badui. Jadi zaman moden tentulah berubah dari bentuk gaya, genre, aliran dan sebagainya. Jadi dalam kita membicarakan syair zaman moden ini, terbagi banyak aliran, ya. Dalam untuk kali ini saya sebut sebagai 5 aliran lah, ya. Jadi sebelum zaman moden, syair Arab adalah syair yang turun, yang merudum, yang rendah, yang lekeh. Jadi ulama-ulama syair atau penyair moden ini kembali untuk menghidupkan syair ini, namun mereka mempunyai aliran yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza, menyebabkan mereka juga berbeza aliran. Jadi yang masyhur yang pertama iaitu Madrasah Ihya wal Ba'ath, ya. Aliran untuk menghidup dan membangkitkan semula syair, ya. Jadi dalam setiap topik Ittijah ini saya akan utarakan secara ringkas, ya. Pelajar-pelajar harus merujuk buku untuk nota yang lebih mantap, yang lebih detail. Ini gambaran umum. Tolong dengar, tolong ulang video ini dan tolong buat homework tambahan untuk nota yang lebih padat. Secara gambarannya begini. Pertama ialah aliran menghidupkan dan membangkitkan. Jadi setiap aliran ini saya akan cerita tentang nama aliran tersebut, otai-otai dia, tokoh-tokoh aliran tersebut, dan juga beberapa gambaran, beberapa pemikiran mereka. Jadi yang pertama ialah Ihya wal Ba'ath. Madrasah Ihya wal Ba'ath, aliran klasik. Aliran ini ialah untuk menghidupkan kembali, ya. Dalam bahasa mudahnya, menghidupkan kembali, membangkitkan kembali syair yang lesu, yang mati, syair al-mayyit, kembalikan kembali. I'adah ar-ruh, nak hidupkan semula, nak balikkan semula roh, nyawa syair yang mati ini supaya dia kembali seperti zaman izdihari, zaman kemuncaknya pada zaman jahili, zaman Umawi, pada zaman Islami dan zaman Abbasi. Jadi otainya Mahmud Samid Al-Barudi, ya. Pelajar akan belajar satu contoh qasidahnya, iaitu Taif Samirah, bayang-bayang Samirah. Jadi apa khasais? Apa disebut khasais ni? Biasanya Ittijah ini akan kepada aspek bahasa. Yang kedua, kandungan, madmun. Jadi ingat, khasais ini ataupun tajdid ini biasanya berkaitan dengan dua perkara, iaitu dari segi lafaz dia, bahasa dia, uslub tarakib dia, yang kedua dari segi konten dalam, madmun dia. Jadi antara khasais yang digambar ialah Ihya ini untuk kembali kepada mengikut syair Arabi pada zaman kemuncaknya, pada zaman izdihari, ya. Izdihari. Namun dia melakukan beberapa tajdid juga, bukanlah total ikut zaman lama, tapi ada tajdid, iaitu tajdid pertama dari segi alfaz, ya, daripada zaman lemah sebelum itu untuk kuat kembali, ya. Untuk bahasa-bahasa yang kuat, kalimah-kalimah, ibarat ungkapan-ungkapan yang hebat, uslub-uslub yang cantik, dan yang penting jelaslah, ya. Tiada lagi uslub-uslub yang lekeh, yang remeh dan sebagainya. Yang kedua, dari segi tajdid untuk Madrasah Ihya ni dari segi maudhu', ya. Maudhu' ini keluar daripada topik yang dasar, yang kontang, kepada topik yang power, topik semasa, tentang isu-isu yang berlaku semasa dan peristiwa-peristiwa semasa, ya. Jadi Barudi, sebagai contoh, Barudi mencerita tentang beliau dihalau keluar, dibuang daerah, ya. Dalam topik yang diceritakan oleh kasidah Barudi ialah kasidah beliau dibuang daerah dalam tajuk Taif Samirah, ya. Kemudian membuat beberapa pembaharuan dalam tajuk, ya, pembaharuan topik, iaitu adanya telah bermulanya topik ataupun maudhu' politik dan moto wataniyah, tentang kenegaraan, tentang yang barulah, yang sebelum ni barang tidak ada pada zaman Ihya atau pada zaman sebelum itu.
Seterusnya, yang kedua ialah madrasah ataupun aliran muhafizin, ya, hafazah yang memelihara. Maknanya masih lagi memelihara genre yang lama, ya, tiru syair dari segi susunan syair, cerita tentang mula dengan qasidah, mula dengan al-ghazal, dengan cinta, masih lagi ada yang meniru syair-syair lama, tetapi ada juga pembaharuannya, iaitu antara pembaharuan tentang syair muhafizin ini ialah mereka membuat tentang topik baru, iaitu selain sama dengan topik ijtimai dan juga topik watani, ada topik masrohi, iaitu topik teater. Jadi muhafizin dan al-ba'as ini kalau digabungkan, dia sama. Dipanggil dalam bahasa yang lain, dipanggil syair klasiki. Seolah-olah kembali kepada zaman klasik lama lah, ya, untuk meniru zaman-zaman kehebatan zaman syair klasik, ya. Dan juga ada usul ikhtabi, ada gaya bahasa bercakap, ya. Maklumlah ada topik masrohi, topik teater. Sebab itu ada uslub-uslub, ada gaya bahasa percakapan. Yang ketiga, sebab zaman moden ini ada di antara ilmuwan-ilmuwan Mesir yang belajar ke luar negara, belajar ke Perancis, belajar ke Eropah, maka mereka apabila duduk di negara Eropah, mereka belajar tentang barangkali puisi-puisi Eropah, penyair-penyair sastra-sastra Eropah, maka mereka terpengaruh dengan syair-syair Eropah, tetapi mereka masih lagi menjaga syair qadim, ya, ataupun syair klasik. Sebelum tu saya terlupa, klasik muhafizin, otainya Ahmad Syauqi, yang digelar oleh Amir Syuara, dan juga Hafiz Ibrahim yang digelar sebagai syair An-Nil, dan juga Ahmad Muhrim. Pelajar akan belajar insya-Allah tajuk syair Ahmad Muhrim tentang Tajuddin Syawi dalam kasidah dia Rihlah Abisah, ya. Kasidah perjalanan yang suram, yang menyedihkan, ya. Ini klasik, ya. Minta maaf tadi. Yang kita kembali pada Dewan, madrasah Dewan ni yang mencampurkan di antara sakafah bahasa Arab dan BI, campur, ya. Mix antara syair tentang ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Inggeris yang mereka belajar daripada Eropah. Jadi mereka campur klasik dan moden, ya. Siapa otai dia? Siapa antara trio, antara tokoh dia? Tiga trio. Abbas Aqad ataupun Aqad, Ibrahim Al-Mazini dan Abdul Rahman Syukri. Inilah trio yang utama dalam menggerakkan madrasah Dewan yang menggabungkan antara klasik dan moden, ya. Jadi mereka khasais, antara ciri-ciri syair mereka ialah menggabungkan bahasa Arab dan bahasa Inggeris, takbir nafsi, ungkapan dalam diri, ya. Tak nak cerita syair ini tentang benda yang di luar lain, cerita apa yang mereka rasai sendiri, ya. Dan mereka dari segi bahasa, mereka memulai syair al-mursal, ya. Jadi siapa yang akan belajar al-aqad ni, kita akan belajar satu contoh syair tentang ratapan seorang penyair yang meninggal, yang mati, iaitu Mayu, yang diungkapkan oleh Aqad. Dia menulis satu syair yang tidak ada dua rangkap, dua syatar dipanggil. Seolah-olah seperti puisi Inggeris, puisi bahasa Melayu kita. Hanya ada satu rangkap, satu syatar sahaja, yang dipanggil syair mursal, ya. Dah tidak ada dua syatar dalam satu bait, satu rangkap ni, hanya satu saja, separuh saja, tidak ada dua macam syair-syair Arab yang biasa. Dan menggunakan lughatul asri, Dewan mengajak supaya gunalah bahasa-bahasa semasa, ya. Tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa syair jahili, bahasa-bahasa lama klasik yang tidak difahami. Adapun yang keempat dipanggil syair al-mahjar ataupun syair imigran, penyair-penyair Arab, orang-orang Arab yang berhijrah keluar, khasnya ke Amerika, ya. Mereka berhijrah ke Amerika Utara dan mereka mengajar di Amerika Selatan. Mereka berkumpul, cerdik pandai mereka, sastra-sastra mereka, menubuhkan dua persatuan di luar negara. Mereka ni adalah orang-orang khasnya daripada Syam, khasnya daripada Lebanon. Mereka duduk bercampur dan mereka menubuhkan. Maka yang pertama di utara, di New York, Amerika Syarikat, mereka menggelar pertubuhan mereka sebagai Rabitah Al-Qalamiyah, ya. Kumpulan ataupun ikatan pena, ya, di New York. Dan yang kedua di Brazil, mereka menggelar diri mereka sebagai Al-Asabah Al-Andalusiyah. Jadi otai di New York, Rabitah Al-Qalamiyah ialah Jubran Khalil Jubran, Ilya Abu Madi, ya, dan ramai lagi, ya, Mikhail Naimah dan sebagainya. Dan di Brazil
Michel atau Mikhail Makhluf, ya. Namun antara dua yang ini, Rabitah Al-Qalamiyah ini lebih terkenal dan lebih advance dan lebih masyhur, ya. Apa khasais, apakah ciri-ciri? Mereka mengajak pada tajdid, ya. Tajdid dari segi madmun, daripada kandungan, dan tajdid dari segi asyakal wal adab, dari segi cara menyampaian, ya. Jadi genre-genre syair mahjar ialah orang berhijrah, barangkali sedih, terkenang kampung halaman, kan. Jadi syair mereka ini, yang atas ni ialah dari segi penyampaiannya, ya, al-adab dan syakal. Suka dengan perlambangan, lambang-lambang, tajribah zatiyah, pengalaman sendiri yang mereka lalui, dan mereka keluar at-taharrur, bebas mengajak, tak ada kofiyah, tiada wazan seperti yang dipelopori oleh madrasah klasik dan zaman-zaman syair sebelum ni. Dan dalam kandungan syair mereka adanya tentang alam, tabiat, adanya tentang al-hanin, rindu, ingin kepada al-watan al-um, negara asal, dan ada zahiratul huzun, ada fenomena kesedihan, syair sedih, merantau, sedih, ingin kembali ke tanah air. Yang terakhir, ringkas, ialah dipanggil jamaah persatuan Apollo. Satu L boleh, satu lam boleh, Apollo, ataupun dua L boleh, Apollo pun boleh, ya, Apollo pun boleh. Nama Greek lama, perkataan Latin lama, Yunan lama, yang mengajak kepada, bermakna Tuhan syair. Mereka mengajak supaya kembali kepada bersatulah daripada mazhab yang berbagai-bagai ini, kesatuan syair. Dan otai dia ialah Ahmad Zaki Abu Shadi, ya. Syair Apollo ini lebih kepada dipanggil syair al-wujdani, syair jiwang, syair perasaan, ya. Ataupun syair ar-romansi, syair romantik, kisah-kisah cinta. Kita biasa dengar lagu-lagu 90-an di Malaysia ni, lagu-lagu cinta, lagu-lagu iklim, lagu-lagu siapa lagi yang barangkali kira-kira 90-an, ya. Lirik-lirik yang jiwang lentuk istilahnya. Inilah dalam bahasa Arabnya, menurut saya lah jamaah Apollo, penyair-penyair jiwang lentuk cinta, ya. Jadi Ahmad Zaki Abu Shadi, dan khasais dia, antara ciri-cirinya, ghalabah al-ittija' romansi, tadi saya sebutlah, ya. Dominasi kecenderungan kepada jiwang romantik, ya. Dan yang keduanya, antara genre mereka ialah suratu al-hub hazin. Kerana keadaan penjajahan, hidup di bawah penjajahan, maka gambaran cinta itulah gambaran cinta sedih, gambaran cinta terlarang, gambaran putus cinta, ya. Sama ada putus berpisah dengan kekasih ataupun dengan kematian kekasih. Sebab zaman moden Mesir ialah zaman penjajahan, zaman peperangan, zaman perpisahan keluar negara, maka tentulah kandungan topik-topik ataupun penyampaian isi bahasa tentulah memberi pengaruh kepada mereka. Inilah 5, ataupun mungkin kita boleh pecah 6 kalau anda kata kita mahjab kita bagi pada 2 tadi, ataupun 5 atau 6 tadi lah, ya. Ialah aliran-aliran syair moden, secara pensejarahannya, teorinya, dan pelajar akan setiap daripada aliran ini, pelajar akan belajar barangkali 1 atau 2 contoh setiap penyair, dan setiap syair mereka akan lihat betul tak apa yang kita telah persembahkan secara teori, ya. Kita akan belajar dalam Ihya al-Abbas, pelajar akan belajar tentang syair al-Barudi, Taif Samirah, bayang-bayang Samirah, dan mungkin akan belajar tentang di dalam Al-Muhafizin yang akan belajar tentang Amir Syu'ara, Ahmad Syauqi, dalam syair dia Nahjul Burdah, ataupun Masrahiyah Cleopatra, dipanggil Masrahiyah tadi apa? Teater Cleopatra, dan Ahmad Muhrim yang menceritakan tentang tragedi Din Syawi 1906, pembunuhan kampung Din Syawi. Ahmad Muhrim cerita dalam melalui kampung tersebut dalam Rihlah Abisah, perjalanan yang suram yang menyedihkan, dirakamkan dalam bait-bait Syekh Ahmad Muhrim. Kemudian Al-Aqan dalam meratapi kematian sahabat pena dia, sahabat sastrawan dia, sastrawati
mayu, ya, rosak, ratapan. Dan dalam Ilya al-Madi tentang aku, ana, ya, gambaran tentang syair Mahjar. Dan Ahmad Zaki Abu Shadi dipanggil syair dia ialah As-Sakhr al-Multaqa, batu tempat bertemu, ya. Dia cerita kenangan beliau bertemu dating dengan kekasihnya di atas satu batu di tepi laut atau di tepi sungai. Dalam kasidah dia, Sakhr al-Multaqa, seketul batu tempat bertemu. Ahmad Zaki kan syair Jiwang. Inilah je secara asalnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share and subscribe video ini. Mudah-mudahan sebar-sebar luaskan agar bermanfaat gambaran tentang aliran-aliran ataupun genre-genre ataupun mazhab-mazhab syair moden yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.